Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهاجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا رب العالمين اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana masih lagi kita diberi peluang oleh Tuhan kita boleh sama kita bersambung di dalam majlis pengajian malam kita sebagai biasalah, iaitu pada malam ini sekalipun, iaitu kita akan mulakan kitab Muqarrar al-Aqidah al-Thanawiyah kelas 9, sebagaimana kitab nining yang diakui oleh kerajaan kita dan alim ulama kita supaya buat mengaji dengan cara seluruhnya. Jadi kita tengok tu, iaitu pada halaman 37, iaitu mata pelajaran yang ke-10. Mata pelajaran yang ke-10, iaitu babnya aqdus silah bainal insan wa rabbih, iaitu ikatan perhubungan di antara manusia dan Tuhan. Nampak tu tak? Tu dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ni menjadikan kita sebagai manusia, bukanlah Tuhan jadi dengan cara sia-sia, akan tetapi Tuhan nak jagakan kita daripada bahaya dunia maupun di akhirat nanti. Maka dia itu utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan dia sekali pula menurunkan wahyu
al-ilahi daripada sisinya subhanah sebagai panduman perlembagaan hidup bagi kita daripada dasar yang berikut itulah daripada Alkitab was Sunnah. Alim ulama kita membuatkan kitab dan buatnya huraya, boleh kita itu petik ambil, boleh kita nak buat mengaji belajar supaya kita itu boleh berkongsi di atas dasar kebaikan, di atas dasar ketakwaan. Dengan itu sahajalah kita boleh berjaya dunia maupun di akhirat nanti. Jadi semalam tu kita ambil dah ada beberapa perkara hak ulama kita sebut sini. Dia sebut mari ni perkara iaitu perhubungan kita dengan Tuhan. InsyaAllah pada malam ni kita nak tengok iaitu perhubungan yang keempat. Kita tak ada taswir tak ke? Kalau kita taswir boleh tengok kitab tak puas sikit. Tapi tak apalah, lagi akan datang kita taswir masalah at-tafsiriyah. At-tafsiriyah munazzamat diddil Islam. Ni kita nak ngaji masalah firak lah pula ni. Ada apa ni dia ada asaskan. Tak apalah, sabar dengar lagi dulu, mudah-mudahan kita boleh dapat kongsi bersama. Dia kata yang keempat ni daripada perkara yang kita nak mendekati diri kita dengan Tuhan ini, bahawa gapo ayu addiyal fara'id wal arkana, bahawa hendaklah kita itu menunaikan benda fardu. Benda fardu ni makna kata benda yang Allah Subhanahu wa taala mengfardukan di atas kita. Di sisi jumhurul ulama, kalimah fardu ataupun kalimah wajib itu sama sahaja. Nampak tu tak? Itu sama sahaja. Iaitu hendaklah kita menunaikan fardu. Fardu ni makna kata perkara yang Allah Ta'ala mewajibkan di atas kita. Tak lain tak bukan, iaitu rukun Islam yang 5 tu lah. Wal arkan, dan sakut paut, dan perkara yang sakut paut dengan perkara-perkara yang nak mensempurnakan fardu daripada rukun dan syarat-syarat. Wa ayyukmila ma yanqusu minha bin nawafil, dan hendaklah kita itu menyempurnakan perkara yang fardu tadi itu barang yang kurang daripadanya. Makna apabila kita ni kurang daripada benda fardu, hendaklah kita mendatangkan dengan perkara-perkara yang sunat. Kerana perkara yang sunat tu iaitu Allah Subhanahu wa taala nak tapungkan pahala. Nak tapung ke apa? Nak tapungkan pahala kita, nak mensudahkan pahala kita supaya kita itu boleh duduk di dalam alam akhirat esok ni dengan cara sempurna. Sebab tu setengah daripada orang kita ni terkadang ia tak faham perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ada kata, innallaha la yaqbal an-nafilah hatta tuaddiyal faraidah, ataupun faridah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak menerimakan akan perkara yang sunat, akan gapo, akan perkara yang sunat sehingga dia itu gapo, sehingga dia itu menunaikan perkara-perkara yang jadi fardu. Setengah-setengah kata, aku ni tak semaya tak cukup lagi. Nak semaya sunat tak boleh, tak buat sepakat sunat. Banyak ke orang duk faham daripada pendapat ataupun perkataan Abu Bakar ni lah. Faham dia tu faham tak betul dengan maksud hak Abu Bakar khandak. Nampak tu tak? Kalau kita tengok dengan sekali lalu tu, dengan cara fahamnya kita yang qasir, mana apa fahamnya kita yang jadi apa nama orang panggil kata tak ada jadi menghalusi, mendalami, kita tak payah nak buat benda yang jadi sunat lah. Sebenarnya Abu Bakar tak ada khandak gitu. Ada sebab itulah perkataan, walaupun perkataan Abu Bakar sahabat Nabi sekalipun, kita kena faham di atas wajah
yang dia kehendak. Berkata kita ada bunyi sama dah di telinga. Kata innallaha la yaqbalun nafilata hatta tuaddiya al-fara'id ataupun hatta tuaddiya al-fariidah. Maknanya apabila kita kerja perkara yang sunat sedangkan fardu kita tu ada kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambilkan perkara yang sunat tadi itu mari ganti tempat yang jadi fardu, mengganti tempat yang jadi hak kita tak ada tunaikan benda hak wajib tadi itu maknanya gitu. Kerana lagi akan kita nak masuk sikitlah perkara-perkara yang lagi akan kita kena duk faham. Awal amalan manusia yang Allah Subhanahu wa taala nak kira di hari akhirat esok terhadap hak Tuhan. Gapo? As-salah. Sebagaimana kita tahu ada apa hukukul insan, hukukul insan ad-dam, ad-dima. Hadis mari dua. Banyak orang duk tanya. Awwalu ma yuhasabu ala abdihi yaumal qiyamati as-salah. Satu lafaz, satu riwayat lagi itu lafaz daripada An-Nasa'i. Hadis itu sahih lah. Satu riwayat lagi awwalu ma yuhasabu ala abdihi yaumal qiyamah ad-dima. Darah. Maka bagaimanakah kita nak taufir ataupun kita nak masukkan di antara dua pihak ni? Dua pihak hadis yang pertama kita dengar awal hak Tuhan nak kira iaitu semaya. Hak ni awal Tuhan nak kira iaitu ad-dima, masalah darah. Hasif. Hipon lagu mana? Turuqul jam'i. Jalan ni kita nak hipungkan dalil apabila idza zahara annahu ta'arud fi zahir. Apabila nyata pada zahir tadi itu kata dia tu ada perselisihan. Sedangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cakap dia tak belaga lagi mari. Juga Allah Subhanahu wa taala apabila dia cakap dia firman dia tak belaga lagi mari. Tak itu. Tuhan kata walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat belum pada tu Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Makna Tuhan apabila dia cakap dia tak ta'arud. Bagaimana ayat Baqarah ni lawan dengan ayat yang Ala Imran dan An-Nisa dan sebagainya. Itu bukan. Juga hadis Nabi SAW. Faisan, lagu mana kita nak hipung di antara dua hadis tadi? Hashim. Tengok darajat dia dulu. Okey, darajat saya royak betul-betul kata sama-sama sahih. Sama-sama sahih, hak ni pun sahih. Awwalu ma yuhasabu ala abdihi yaumal qiyamah ad-dima sah. Sama-sama marfu'. Bagi turut segi. Segilah no. Supaya maya segi ibadat tu dimak segi hukum insan. Aiyah, makna gitu. Gitulah makna. Makna awwalu ma yuhasabu ala abdihi yaumal qiyamah as-salah haqqullah ta'ala. Hak Tuhan. Adapun awwalu ma yuhasabu ala abdihi yaumal qiyamah ad-dima haqqul bani Adam, haqqul insan. Maka tak jadi berlawan ke apa? Selesai masalah Tuhan, selesai masalah manusia pula. Sebab tu masalah nak tumpah darah orang ni bukan mudah. Bukan mudah nak tumpah darah orang. Biasa dengar belaka ke hadis muflis. Nah itu atadruna mal muflis? Qalu al-muflis man la dirham wala mata'. Tak itu ke? Sahabat jawab pada Nabi, orang bergerak ni orang tak ada harta ya Rasulullah. Nabi kata la ana la aqsud hadza. Aku tak ada kandang tu al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin ka amsal jibal. Orang yang datang daripada umat aku pada hari kiamat esok bawa datang kebaikan seumpama bukit yang tinggi, banyak nisbahnya pahala dia, ganjaran kebaikan dia. Lakinnahu
akala mala haza wa daraba haza wa safaka dima haza, dan sebagainya, fa ukhidha min hasanatihi, maka diambilkan pahala dia. Tangan kita buat orang, mulut kita kata kat orang, makan harta orang, kata kat orang, tumpah darah orang, tu dia ambil daripada kebaikan dia, hatta faniyat hasanatuhu, sehingga habis pahala dia. Itu makna orang bergerak hak sungguh. Apabila habis pahala nak buat lagu mana? Ukhiza min sayyiatihim, daripada khusum dia, ayah dia menzalimi tadi itu, ambil dosa-dosa dia wa naik tah kita. Kemudian summa turiha fi nari jahannam, kemudian diletak dia orang tu di dalam api neraka jahannam. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Itu adalah orang yang bergerak sungguh. Ada bergerak bayi, ada bayi. Lagu ana bergerak. Muflis tak padah lah. Baik. Itu maknanya gitu. Kemudian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis tu hadis sahih lah. Kita tengok dalam Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i ada berapa? Faiz. Ada berapa Sunan Nasa'i? Apabila itlaq Sunan Nasa'i hasan, kena pada apa? Kena pada kitab mana? An-Nasa'i banyak kitab. Ia ada 2. Sunanil Kubra lin Nasa'i, 10 jilid. Ada Sunanil As-Sughra. Apabila sebut rawahun Nasa'i, makna kata hadis tu ada dalam Sunan As-Sughra, ada dalam Mujtaba. Ada dalam kitab Al-Mujtaba. Nasa'i itulah Imam An-Nasa'i itu. Makna duduk di dalam Sunan As-Sughra, bukan Sunan Al-Kubra. Sunan Kubra dia 10 jilid. Nampak tu tak? Baik. Kemudian dia kata sini pula, kata lagu mana? Dengan molek nak baca hadis we dengar. Supaya kita tak jadi silap faham terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis molek, tetapi terkadang kita silap faham. Nak semaya tarawih kali dengan orang ramai-ramai, kita tak semaya. Buat apa? Dengan dakwah kata aku semaya fardu dulu tak ada cukup lagi. Tu dia. Tak masuk musim Ramadan, taknya qada. Bagi orang nak qada tu lah. Taknya qada. Bergaduh apabila orang nak semaya tarawih, kita semaya sekali. Berdasar kata Abu Bakar kata tadi nulah. Innallaha la yaqbalu an-nafilah hatta tuaddi al-fara'id. Hatta tuaddi al-fariidah pada satu lafaz. Maka hidup faham gitulah. Maka mari kita dengar hadis. Hadis Nabi bunyi kata alaihi salatu wassalam, inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Semaya. Sesungguhnya awal-awal perkara yang dihitungkan dengannya manusia ni pada hari kiamat esok, iaitu semaya dia. Semaya kita tu. Fa in wujidat tammah, jika didapati kata semaya dia tu sempurna, kutibat tammah, maka disempurnakan semua amalan dia akan sempurna belaka. Faham tu tak? Wa in kanat lahu tatawwu' ukmilat al-fariidatu min tatawwu'ihi. Kalaulah tak sempurna, maka didapati dia adanya semaya sunat, maka semaya sunat itulah boleh mentapungkan tepat hak semaya fardu. Maka apabila orang suruh kita semaya fardu, semaya lah tak ada, atau suruh semaya sunat, semaya lah tak ada gapo lah semaya. Hak bagi orang nak qada lah, tapi semaya sunat ratik. Kerana sunat itu adalah benda yang nak menyempurnakan benda hak fardu. Maka di antara hadis Nabi dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar, kita nak hipung lagu mana? Cara nak hipungnya gini. Yakni pahala hak sunat tadi itu tak ada lah, kerana Tuhan ambil hak sunat tadi itu mentapungkan hak fardu. Hak tu maksud kata innallaha la yaqbalu an-nafilah hatta tuaddiya al-fariidah. Ada tu, bukan mana kata aku tak cukup lagi. Tak boleh semaya sunat lah. Tak, semaya lah sunat, tak ada gapo.
Nampak tu tak? Bagi orang pendapat dia kata nak qada semaya, qada lah. Tapi setengah ulama kata kalau banyak berdoa sampai ke bertahun-tahun, puluh-puluh tahun tak pernah semaya kalau. Tu hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Tapi dalam mazhab Syafi'i qada satu waktu, semaya sewaktu qada sehingga habis. Kita kuasa lah. Ada ke tak semaya sampai umur 50? Ambil dia akhir balik tak pernah semaya hatta umur 50 tahun. Ada. Nampak pada goliknya nak jumpa 50 pula 100 tahun jarang orang lah ni. Tak gitu kah? Maka gitulah cara yang menjelaskan oleh alim ulama kita di sini. Baik. Seterusnya wa fi muqaddimati hadhihi al-arkan ba'da tahqiq at-tauhid wasyahadatain. Makna pada awal muqaddimah ini kita nak buat kerja ni setelah daripada kita tahqiq tauhid. Tahqiq ni makna kata kita nak membersihkan maqam al-asasi, hak asas sungguh iaitu gapo? Kita mengasahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita nak mengasahkan Tuhan ini dalam utama sekali masalah ikhlas. Masalah hati, amalul qalb. Amal hati tadi itu kita kena ikhlaskan supaya menghasilkan keasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak payah sekali. Maka hak payah sekali iaitu kita mengasahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Liya hati ni bukan mudah. Nah, terkadang kita apabila suara sedap, Tuhan yang coba Tuhan kita suara sedapkan masalah. Nya mari nya berasa gitu, nya berasa gini hasut teh jelah. Terkadang kita tak terkabar benda tu jadi masuk di dalam diri kita dan jiwa kita dan sebagainya. Itu maknanya kita kena tahqiq wi molek-molek. Sebab Tuhan kata dalam hadis kursi ana aghna syuraka faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Aku ni sekaya-kaya Tuhan daripada apa-apa penyekutu. Siapa dia jawab menyekutu dengan aku dalam masalah ibadat, aku tinggal megotu duduk dengan aku tinggal dia duduk dengan megotu. Aku tak nak padu, tak nak beri ganjaran balasan ke apa, tak saya. Ni bimbang hak kita tu hak masalah hati. Wasyahadatain dan asyahadatain, dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ni kita reti belaka dah sebab atau kita mengucap belaka dah dua kalimah syahadah. Akan tetapi rukun dan syarat dia tu kita kena gi dengan molek lah. Rukun dan syarat kalimatus syahadatan kita tu kita kena gi dengan molek. Tak ada payah kita ada belaka dah, buat belaka dah, cuma kita nak tahu dengan cara tafsili, hendaklah kita itu belajar jadi molek lah, belajar jadi molek biiznillahi ta'ala. Baik, setelah daripada tu, lepas daripada adanya asyhadatain, adanya kita mengasahkan akan Allah Subhanahu Wa Taala, wassalawatil khams, dan kita kena jagakan 5 waktu. Jagakan 5 waktu semaya. Kena jaga. Jaga lagu mana? Bukan duk jaga sampai ke tak tidur. Tak. Jaga di sini makna kata jaga waktu dia. Hendaklah semaya di atas waktu. Di atas waktu di situ alim ulama kita dia buat beza. Imma fi awalil bidayah. Makna kata awal-awal masuk waktu sudah pada tu kita semaya selalu. Waktu tu balik Hambali lagi kat tu. Sebab tu semaya fardu di sisi mereka wajib molek juga. Pendapat tu pakai di haramain di mana? Karena kalau pakai pendapat hak lain daripada tu, pakai wajib muwassa', mana kata tak semaya Jumaat ni makna fardu kifayah saja. Makna tak ramai lah. Nampak dah tu? Maka golek ke sunnah kita golek ke pakai mana kata? Pakai semaya di awal waktu. Walaupun terkadang kita semaya dalam waktu tapi luar waktu tak boleh. Luar waktu tak boleh. Muta'ammidan. Kalau sengaja. Kalau kita tak sengaja tak apa. Tidur tak khabar. Ataupun lupa. Ataupun itu dan ini adalah izin hak syar'i itu. Itu tak apa. Wassalawat al-khams. Iz as-salatu imaduddin. Kerana bahawasanya semaya itu tu adalah tiang bagi agama. Banyak dah orang tak semaya sekarang. Bukan sikit. Dalam negara kita ni pun banyak orang terutama malah nak sebut
kena atas orang bosan pula. Nah, tapi nak ayat kata banyak orang tak semaya dah. Sekarang lala ni banyak orang tak semaya. Banyak lagi orang hak semaya. Dua-dua tu. Nampak? Jadi banyak belaka. Hak pesen semaya pun banyak, hak tak semaya pun banyak. Tapi orang hak semaya sungguh dengan hati dia tu sikit, semaya dengan khusyuk dan sebagainya. Faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa dia mendirikan semaya, maka seolah kata dia mengasaskan, mendirikan agama dia, dan siapa dia tinggal, maka dia itu menghadamkan, menghancurkan agama dia. Memang. Benda mudah kita tengok, tapi kalau kita tak buat saja juga. Nampak tu tak? Tu. Hasif. Dalil kata kita kena semaya di dalam waktu ada tak dalam Quran? Hafizu ala salawat wal wusta. Apa? Hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada lagi? Faisan kata kita kena semaya dalam waktu. Semaya luar waktu tak boleh. Ada tak dalil daripada Quran? Aywa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semaya jadi kewajipan di atas orang yang beriman ada waktu yang tertentu. Dengan sebab itu Quran mai tafsir kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pakai an di situ anil matruk, mana kata kita tinggal waktu dia, kita semaya luar pada waktu dia dengan tidak ada uzur syarak, maka salah sah tu. Nampak tu tak? Salah sah tu. Dengan sebab itu janganlah kita buat lagu tu, kerana semaya kita ni lah tak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala suruhnya Nabi kita naik diterima di sisinya malaikat sekarang ni. Sekarang ni lain tak ada. Semaya itu puasa perintah di atas bumi ni, haji di atas bumi, zakat di atas bumi, ada apa as-salah atas daripada segala langit yang ketujuh ni. Nampak tu dah? Tu dia. Wahiyah, dan dia itu semaya tu ajallul a'mal wa afdaluha kama jaa fil hadis alladhi rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan semaya itu sebaik-baik amalan dan semulia-mulia amalan sebagaimana hadis yang diriwayatkan dia oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tanya akan Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat ni ilmu sikit ke banyak? Ilmu banyak, tapi ya tanya lagi Nabi dia. Tanya Nabi SAW, tak ada mikir sendiri kalau urusan agama. Tanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tanya Nabi SAW. Hasan, Abdullah bin Mas'ud mati bila? Entah. Hasan ni? Hashim mati bila? Mana? 93. Tahu Imam Malik beranak? Hasif. Tahunya mana? Khawarij timbul bila? 73. Weh sikit Tahun 30 ni Khawarij timbul. Tahun 30 ni Hijrah. Abdullah bin Mas'ud mati belum pada tu lebih kurang 4 tahun. Tahun berapa? 32. Ingat Abdullah bin Mas'ud mati 32, dikunyahkan dia Aba Abdurrahman. Dia tanya Nabi SAW, ayyul a'mal afdal? Hak mana kau amalan hak mulia sekali? Kita ayat dah ke? Amalan ni makna kena jimat. Amalan makna kata perkara yang Tuhan suruh dan Tuhan redha, tu makna amal. Kita buat dia pasti kena ada qasad, kena ada niat. Kalau tidak saja sepengah orang nak mandi junub tu ke, yang mandi biasa, tak ada qasad, tak ada niat. Jadi tak? Tak jadi, walaupun berata air pun tak jadi, tak cukup rukun dia. Jadi orang tanya Nabi SAW, pihak hak tanya Abdullah bin Mas'ud, hadis muttafaqun alaih. Tanya mana? Ayyul a'mali afdal? Hak mana amalan hak lebih sekali? Hak mana amalan hak lebih sekali? Qal
as-salatu ala waqtiha, semaya di atas waktu dia. Apa as-salah ala waqtiha? Ay salah fi dakhil waqtiha, dalam waktu dia. Ada waktu semaya ni apa panggil waktu muwassa', mana luas. Boleh kita nak buat di awal, di tengah, di akhir. Tapi hak molek sekali di awal waktu. Mana semaya jamaatan lah kalau kita kecek mudah-mudah. Apa itu tak? Maka itulah afdalul a'mal ila Allah tabaraka wa ta'ala. Qultu thumma ay. Gapo lagi ya Rasulullah lepas pada semaya? Hak lebih. Qala Nabi alaihi salatu wassalam birrul walidain. Buat baik pada dua ibu bapa. Buat baik lagu mana Faizal? Buat baik lagu mana Hasan? Taat pada dia, berdoa kepada dia. Buat baik lagu mana kepada dua ibu bapa? Doa. Doa buat kebajikan. Hidup dan mati. Buat kebajikan dia lah. Makna kata kita buat kebajikan, dia tak kena makan. Kalau lagu mana? Bukan gitu. Makna kata kita menunaikan hakul wajib, hak kita. Wajib di atas kita gapo terhadap ibu bapa? Semaya. Iaitu hendaklah kita makan kepada dia. Tempat duduk bagi dia. Kemudian pakaian kepada dia. Hiasan kepada dia. Itu makna kewajipan hak kita terhadap dia. Maka dimasukkan dalam tu panggil birrul walidain. Bukan makna kata apabila mak pak suruh kufur, kita apa kufur juga. Tak. Mak pak suruh kita pergi menengok, faham menengok tak Hasan? Pergi menujung ataupun bahasa Melayu kita panggil katakan maibo tu ke? Main gapo aja mak? Kalau bahasa siapa panggil leteri. Tiri lah. Pergi beli tu suta. Tu tak leh. Itu adalah salah. Fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tak sewi ta'at tapi suruh baik. Tu kita kena faham tu. Al-ma'ruf syai', at-ta'ah syai'. Buat baik suku, ta'at suku. Beza. Ni kita kerak belaka. Tak leh. Setengah-setengah ke musinan kita di darul musin. Tak tepat orang tua tu ke? Hak tu masuk dalam akbarul kabair. Dosa besar. Dan kita serulah kepada orang tua sekalipun, makna kata kita pera anak nak terbiahkan anak cucu kita tu, kita kena hak juga kepada anak cucu. Jangan kita pasal kata duk bergaduh belaka sampai ke anak cucu nak berjalan tak leh juga. Ya ada setengah-setengah orang tua ni dia pasal kata cemburu ke anak cucu, tak leh tengok anak cucu seni. Ada juga pasal tu. Dalam masyarakat apabila kita duduk di meja ahli petua agak, dia tahu Tok Qadi dia goyak. Jadi kalau kita sign dengan Tok Qadi, dia goyak benda-benda lagu ni. Ni kita tak boleh jugalah. Itu makna kata birrul walidain, kita faham dah syarak nak lagu mana. Qultu thumma ay. Kemudian gapo? Abdullah bin Mas'ud tanya, gapo pula ya Rasulullah? Hak molek sekali amalan. Qala al jihadu fi sabilillah. Iaitu kita mempertinggikan akan kalimah Allah Subhanahu wa taala di jalan Tuhan. Jihad ni mana kan? Mana kan jihad fi sabilillah? Jihad mana kata kita pergi dengan semangat? Tak. Jihad pergi dengan qaumiyah? Tak. Jihad pergi dengan puak fanatik asabiyah? Tak. Jihad ialah hukmun, ada hukum dia. Hak besar sekali nak jihad boleh. Akan tetapi kena tahu kata kita dakwah daerah dia. Ketua kita kena nyata, dasar kena nyata, akui daripada alim ulama kena nyata. Jangan pergi dalam gelak. Tak boleh kalau pergi dalam gelak tak dikirakan di dalam syarak. Nak kalau negeri kita hak pejabat hak besar-besar tu. Kena buat kerja waktu bendera cerak. Okey tak apa. Diakui oleh ulama dunia tak apa. Kalau ulama fatih tak boleh. Nampak tu tak? Ulama fatih lagu mana? Ulama tak hafal Quran, tak ada lah hadis dalam tubuh badan dia. Akui daripada ulama juga terhadap dia apa tak ada juga. Dia biasa kata dak jadi kedai cara dia tu. Tu tak boleh.
Tak boleh kita duk buat ikut main lah lagu tu, salah kata. Nampak tu tak? Sebab Islam kita ni ya ada ketua dia hak negara, ada ketua dia hak lapisan negeri. Sebab tu ulama kita ya berlapisan, hak ni lapisan kampung biasa. Naik pising wilayah, naik pising negara, naik kepada dunia. Ya ada lapisan dia. Ning nakiratun. Hera tu, kalau nakiratun qabilul al-mu'athirah sebagaimana Ibn Malik kata tak apa lagi. Tapi nakirah apa yang tak terima apa ni. Ni payah lagu tu tak boleh. Tu dah. Ni sebab tu kita nak jihad pun tengoklah wi pandai tu gapo gatik kok mana di antara hak tu dan hak ni kita kena mengaji wi jadi molek. Wi tahu wi sungguh. Nampak hak nak jadi ketua tu pun nak dera mana-mana kita nak giduk bawah dia pun tengok dera tu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cerak dak. Faham tak? Kalau dok seru lain daripada Allah lagi khurafat penuh nama tu, tu bukan. Karena Nabi SAW buat contoh mari lagu mana kita kena jalan lagu tu. Kalau kita nak kepada hak agama sungguh, barulah nasrun minallah tu ya datang. Kalau tidak saja. Hadis ni muttafaqun alaih. Fal muslimu la budda min ay yusalli al khams jama'atan fil masjid. Orang Islam tadi itu pastilah dia itu semaya 5 waktu keadaan jemaah. Orang Islam lelaki itulah. Hak ni sayugi dia. Mazhab jumhur semaya jemaah adalah fardul kifayah. Mazhab Hanbali fardu ain, tak semaya tak sah. Wal muslimah, orang perempuan tu antusalli fi awwali waqtiha. So semaya di awal-awal waktu sikit semaya awal-awal waktu sikit. Itu bagi hak orang perempuan. Yang kelima daripada silah kita, perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ayu addiyaz zakata. Suruh kita mengeluarkan zakat. Ni fuq ahli syariah kena kecek banyak sikit ni. Fuq ngaji syariah tu kena kecek banyak sikit. Nak wi nampak rupa kata zakat hak kita, hak Tuhan suruh kita keluar tu macam mana. Orang nak buat awam, orang awal, orang masyarakat nak buat kerja, akan tetapi tak tahu nak gantung ke pia. Nak pergi tak kena gak kalau tak ada orang nak hajar, orang gapo. Kita ngaji syariah ni bukan ngaji duk dalam kitab saja. Ngajilah daripada kitab, daripada alim ulama, tapi nak waktu baik dalam kitab ni jadi benda hak sungguh tu kerja orang hak mengajilah pula. Ni terkadang kita ngaji pandai tapi kita nak buat turun pada ardun waqi'. Ardun waqi' benda hak kita duk pakai hidup tiap-tiap hari, tiap-tiap apa nama saah detik itu kita tak tahu nak buat turun. Itu adalah benda yang rugilah kita ngaji. Nah, rugilah kita ngaji. Wala yaqta'u alaqatahu bi rabbih biman'ihi fi daf'iz zakah. Jangan kita memotongkan, memutuskan perhubungan perkara tersebut dengan Allah Ta'ala tu dengan sebab kita tak ada menunaikan zakat. Tak boleh. Orang kita duk royak atau gano tak ada berkat dalam hidup. Nego, nampak kaya, nampak hasil masuk harta. Akan tetapi masalah ni tak tahu. Wadzalika anna zakata, kerana bahwasanya zakat tu faridatun maliyatun ta'abbudiyah. Zakat ni benda hak fardu pesing harta yang dikirakan ta'abbudiyah. Apa makna amrun ta'abbudi hasif? Al-amru fil Islam ada berapa amr? Ada berapa hasan? Suruh dalam Islam kita ada berapa? Ada berapa Hasan? Ada berapa? Itu Faisan. Ada 2. Ada amrun ta'abbudiyah mahd. Ada amrun ma'quliyah. Ada urusan hak pesing boleh kita mikir agama apa suruh. Okey? Yang kedua ada urusan hak semata-mata agama kita suruh kita nak mikir tak boleh. Buat semata-mata buat. Seperti gapo? Seperti apa nama? Tuhan suruh kita semaya 5 waktu. Kena semaya 5, nak 7 tak boleh. Sebagaimana dok royak itulah. Ini amrun ta'abbudi. Dalam mana kena buat?
Apabila mati seorang, kena mandi. Kena mandi. Kalau kira ngakan nak mandi apa, nak taruh pula, nak dah tanah tu. Tak gitu. Tapi kena buat, tak boleh. Dia panggil amrun ta'abudiyah. Ada pun amrun ma'kuliyah, seperti apabila najis kena kita, najis mughalladhah dan macamnya, seperti jilatan anjing dan sebagainya, maka tak apalah situ. Nampak tu tak? Tu tak apalah situ. Kalau gitu, anna zakata faridatun maliyatun ta'abudiyah muhaddadah, yang ada di sakat marilah agama. 100 cabutnya mana? Faisan, 100 nak uji zakat cabutnya mana? 2,5. 2,5. 2,5-nya mana? 2 kod sama. Hai Haji Mat, 2 kod sama. Hai dah. 2 sen, 2 ringgit setengah daripada 100. Kalau gitu, apa nama, sekadar tu je cabut sikit je, tak ada banyak kali. Tapi berasa lah tak erti ni, ya tak boleh nak buat juga. La yasi'u muslim as-sadiq ayyatahawana fi ikhrajiha kamilah kama bayyanatha asy-syari'ah, kama bayyanatha asy-syari'ah. Yakni tak layaklah orang muslim yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa nak buat main-main dalam masalah urusan nak mengeluarkan zakat dengan cara kamilah, sempurna, sebagaimana menyata akan dia oleh asy-syariah. Oleh asy-syariah. Syariat kita ni yang mari untuk nak jaga kehidupan kita sementara. Walaupun 60 tahun pun, 70 tahun pun, tapi nak mari cara jadi molek. Wa ma ja'alallahu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Tuhan tak ada khanak nak jadi susah bagi kita, tapi Tuhan nak menyucikan kita, nak menyucikan diri kita, nak menyucikan harta kita, dan nak menyucikan ibadat kita dan sebagainya. Sebab tu dia kata jangan kita buat mudah-mudah dalam urusan lagu ni. Wa ma zala maqulatu Abi Bakr radhiyallahu anhu fi ahli riddah tataraddad fi sam'i zaman. Dan senantiasa perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dia kata terhadap ahli riddah, puak-puak riddah ni, hak yang murtad, duk terdengar di telinga sepanjang masa. Mu'lanatan 'azimah hadzal din fi rabtihi bainad din wad dunya, yang dia i'lan dengan cara nyata bahawasanya ini agama ni ia ada perhubungan di antara agama serta dunia. Islam bukan agama dunia saja, tak juga. Bukan agama akhirat saja, tak. Islam ya agama serta dunia ya duk sekali. Faham tu? Kita reti belakang dah. Nak tanya kata hak mana hak Tuhan royak kata Islam kita ni dunia dengan akhirat ni ia kena pergi sekali. Tuhan royak mana Hasan? Dalam Quran. Aywa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Satu ayat. Tapi dalalah ghairu zahir. Nak dalalah az-zahirah fil istidlal. Hasan. Ada tak? Faisan? Hashim? Daripada suratul Qasas ayat 77 tu kata ana? La nasi gapo. La nasi. Nasi kan Hasan? Ya ada gapo nanti la nasi. Wabtaghi hubung wabtaghi fima ni tak? Aywa wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. So kita ingat kepada hari akhirat dalam arti kata gunalah wang hak aku bui, duit hak aku bui, sihat, masa, tenaga, gapo nama pun, menjadikan bahaya tadi itu untuk mung tu selamat dirimu di hari akhirat nanti. Tapi jangan terlupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan terlupa kata duk dunia ni duk ada nah, bukan duk dengan cara hina. Maka ayat ni ayat 77 daripada suratul Qasas buh dalam otak. Saya ingat ayat ni masa duk ngaji ibtidai lagi. Ada seorang ustaz naik baca ketubah atas member, dia baca ayat ni kama dia ayat suratul Qasas
ayat 77 duduk sini. Nampak tu tak? Belum daripada kita hafal Quran lagi duduk sini. Kita kena ingat ayat-ayat hak ulama kita istidlal supaya gapo? Benda itulah bahan kuat apabila kita menerangkan hukum agama kepada manusia, pasti kita kena guna. Kalau tidak, tak sah lah. Nah, tak ada gapo dalam dada. Imam Syafi'i kata baitul kharab. Gapo baitul kharab? Rumah gapo? Faisan? Baitul kharab mana kata rumah yang nak utuh. Apabila rumah nak utuh, arti kata kan orang tak ada duduk. Gapo orang apabila manusia tak ada duduk, gapo lagi duduk? Jin hak pasal cema-cema tu. Jin Islam tak apalah. Abu Bakar katakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, aku akan menserangi mereka yang membeza di antara semaya dengan zakat. Semaya nak semaya tapi zakat tak saya beri. Orang pasal ni aku nak serai, Abu Bakar kata. Mihnatul arid yaumul riddah, Abu Bakar yang jadi orang depan. Yaumul mihnah dia jadi kaki depan. Yaumul mihnah Imam Ahmad ibn Hanbal. Yaumul riddah Abu Bakar huwal rais. Yaumul mihnah iaitu Imam Ahmad huwal rais. Ingat molek tu. Yaumul mihnah mana hari yang kena ulama kita kena coba banyak. Nak katak, kena penjara dan sebagainya. Wa innahu la qasamun min Abi Bakrin yuhi bi'amqi fahmihi li tabi'ati hadha ad-din al-kamil al-mutakamil. Dan sesungguhnya ini sumpahan daripada Abu Bakar yang dia faham boleh keluar itu daripada fahaman yang dalam bagi tabiat ini agama yang sempurna lagi menyempurnakan. Kamil dengan mutakamil. Agama kita sempurna dan dia beri kesan pula nak menyempurnakan orang yang tak sempurna. Itu makna perkara-perkara yang kita kena fahamlah di sini. Wa in walil alaqah al-wuthq apa? Walil alaqah baina as-salah waz-zakah fi iqamati pada dan perhubungi yang rapat di antara semaya dan zakat itu sarhihi, iaitu cara kita nak membinakan agama kita ni, ya kena ada semaya, kena ada zakat. Semaya saja tak berzakat tak boleh. Tak boleh. Terkadang orang ngaji agama sendiri tapi tak ngaji dalam kisim syariah, ngaji kisim lughah Arabiyah. Tak tahu nak zakat guana, tak tahu. Sebab apa? Kekurangan ilmu. Pernah dengar ke tak? Khatib naik berkhutbah pakai masa setengah je buat kesimpulan cara nak berzakat. Dah Hasan. Setengah je. 30 nanti kalau bahasa Sia ke. Buat rupa kata nak berzakat gini. Kurang duk royak gapo? Duk royak gapo atas member tu, duk royak gapo? Seolah kata berkhutbah dengan tidak ada roh dia, roh khutbah tak ada. Baca khutbah benda hak berlaku mari lama dah, benda hak dah berlaku sekarang tak ada kita duk jadi tahu dan ambil penting dan sebagainya. Itu adalah perkara yang rugilah kita duk baca khutbah. Sebab tu Islam tempat kita tak bergerak. Bak gapo kata? Bak hak baru-baru yang manusia kita berhajat. Baru di situ mana? Baru demo nak tahu. Benda dah ada lama dah tapi baru orang nak tahu. Kita nak kecek buat lagu mana tu. Waqad qala Allah Ta'ala fi bayani alaqati as-salah biz-zakah. Allah Ta'ala sendiri menyata berhubungnya di antara semaya dengan zakat, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah, mereka yang mendirikan semaya dan menunaikan zakat. Wa qauluhu subhanahu aqimus salah wa atuz zakah, ayat daripada surah Baqarah 43 tu maka hendaklah mung itu mendirikan semaya dan mengeluarkan zakat. Demikian itu puasa dan haji. Oleh kerana orang Islam kita dengan cara umumnya ada lagi haji pun ada, puasa pun ada, zakat pun ada, semaya pun ada dengan cara umum lah.
Kalau nak kira sore tu adalah orang tak semaya, orang tak zakat, orang tak gapo, ada. Yang keenam, tengok sini sikit. Alla yaghfal. Jangan kita itu jadi lalai. Janiban nawafil. Tadilah kita doyak tadi tu, iaitu pada pihak kita semaya sunat. Fiha kullaha ataupun kulliha, semuanya. Fa innal muslima wa huwa yuhasibu yaumal qiyam. Hari Islam kita kena yakin kata setiap detik hak kita duduk tamu kabar ni kena kira belakang. Sebab tu duduk sini, jangan duduk serabut. Duduk sini, lepas benda jadi seni, tak usah mikir banyak. Apabila boleh masuk syurga, semua hak kita nak ada belakang, Faisal, tak usah bimbang. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka itu ahli syurga yang nak gapo pun di sisi Tuhan boleh berlaku. Tu kira situ sudah. Duduk dalam dunia duduk seni. Cuma iqamatul adl wajtanaba al-zulm. Jalan benda hak adil, jauh daripada benda hak zalim. Sudah. Jangan nak zalim kau ke? Buat benda hak adil, sudah, tak ada masalah dah, insya-Allah. Hidup pada dunia bahagia. Jangan mikir besar daripada diri. Kadang-kadang kita orang ngaji luar negara, mari mula-mula hemah tinggi. Rasa kana hafiz. Rasa kata nak hafal belaka. Marilah dapat aku kena hafal belaka. Habis boleh 5 bulan taklid sungguh. Tu taklid sungguhlah. Gitulah cara-caranya. Kita bobo molek je. Cara-cara nak hafal pun hafal benda-benda hak pesing kata benda hak kuasa kita nak hafal. Dalam Islam kita kena gabung dua, campur dua, hifz wa fahm. Faham serta hafal ingat. Hak penting sekali Quran tu we ada. Dalam dada, tapi ada lagu mana? Ada bukan ada saja nak guna tak pandai. Ada ke ada lah Quran. Saya banyak ke anak-anak murid kita hafal belaka Quran. Tanya, mana dalil? Nak cari tak jumpa. Tu ada Quran pernah ada. Cari tak boleh. Kita tak say lagu tu. Pengen kata nak guna tak boleh. Hak nak we tahu kata ayat ni duk sini kena faham sini. Ayat ni sini faham sini. Gini dan gini. Tu cara dia. Tu bab ulum Quran lah nah. Fa idza wajada khalal wa naqs wa taqsid fi ibadatihi, maka apabila didapati ada kekurangan, ada kecacatan, adanya benda yang tak sempurna dalam masalah ibadat, wala yaslam ahadun minan naqsi wa taqsir. Cerak dah manusia kita tak selamat seorang pun daripada kekurangan dan daripada kecacatan dalam masalah amal ibadat. Fa innahu yanzuru fi tatawwu'ihi. Kena tengok pada tatawwu'. Tatawwu' mana sunat hak kita dengar tadi tu. In kana lahu tatawwu', jika ada bagi dia sunat-sunat tadi. Sebab tu semaya sunat tu banyaklah sikit. Terutama sunat qabliyah ba'diyah tu. Sunat muakkadah ni berapa rakaat bayi? Sunat muakkadah berapa rakaat? Kalau dalam 5 waktu ni berapa rakaat? Ada setengah 2. 2 rakaat muakkadah. Nak muakkadah Pak. Pak. Hasif berapa semua? 8. Ka 12 cerak. 12 ana? 12 dengan 10. Lagu mana 10 macam mana Hashim? Belum Zuhur. Setengah tepat, setengah dua. Faham Nabi kata man salla 12 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Jumhur ulama tanggung kata 12 rakaat. Qabla subhi raka'atain. Belum berada subuh 2 rakaat. Hak tu muakkadah. Hak Nabi tak pernah tinggal. La fis safar wala fil hadar. Tak kira dalam musafir ataupun dalam tak musafir. Tak tinggal Nabi. Tapi Nabi semaya cepat. Hatta kan Aisyah kata, ya Rasulullah mu baca dak Fatihah nampak cepat itu lalu. Mana cepat Nabi itu ada tamak nino, cukup syarat, cukup dukung. Lama kita buat sepang ayat patut padi tu siap juga. Nak gitu. Tu tak boleh lagu tu.
Semaya 2 rakaat belum subuh, kemudian 4 rakaat belum zuhur, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat lepas zuhur. Jadi berapa? 8. 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya, jadi 12 semua. Nampak je tak? Hak tu bagi mereka yang senantiasa duk jaga, insya-Allah ada rumah sewa dalam syurga esok ni. Nah, banallahu lahu baitan fil jannah. Hasyiah dengan apa nama? Hasyiah Nabi ni Firaun tu ke, yang minta ke Tuhan, suruh Tuhan binakan bait dia dalam syurga. Ya ada mahkota dalam negara Mesir masa dia duduk dengan Firaun tu habis hawa dah. Tapi dia mikir kata dunia tak kekal. Tengok kesal. Tengok apa kita tengok dalam sejarah apabila kita pergi di Mesir di mana tu. Tak ada dah. Habis. Hak itulah nak ayat kata dunia ni faniyah, ia tak kekal. Orang hak reti, dia reti sampai sana. Tapi janganlah siapa kata ingat gapo budi basa, tak leh juga. Nampak jimat tak? Tak leh lah tu. Habis itu fa innahu yanzur fi tatawwu'ihi in kana lahu tatawwu'. Okey. Yukmilu biha naqsahu wa taksirahu. Disempurna ataupun sempurna dengannya akan kekurangan dan akan kecacatannya. Cacat boleh kita menyempurnakan benda hak sunat tadi. Supaya kita kita keluar dah zakat hak wajib itu. Kita kata padang hak ni dak sedekah kata. Sedekah hak sunat. Tak itu ustaz jalah nak jimat royak sikit sejarah. Ya tak nak tok guru dia kata ustaz kita jugalah. Ya ni tak pernah kata jimat doyak kata tak pernah masuk masjid malaikat dia bubuh dulu wang dalam peti dia tu kan. Tabung dia tu dia bubuh dulu. Tu amal yang baik tu. Orang lagu tu tak putus rezeki tu jamin. Tak putus. Tapi kita ni Allah nak buat tubik sekut samah pun begitu ketah. Nah, saya. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jal bina. Hak ni termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wan nawafilu min ahammi ma yutaqarrabul 'abdu min rabbih. Ataupun yuqarrib al-'abdu min rabbih. Benda sunat ni iaitu sepenting-penting amalan kita nak mendekatkan kepada Tuhan kita. Tuhan suka kita buat benda hak sunat. Sunat ni Tuhan suruh tak? Tuhan suruh. Jangan benda hak Tuhan tak suruh kita rajin, jangan. Ni banyak ke jadi gano kita nak buat benda hak molek. Tak songke tak boleh jadi ke, boleh makan dengan makul akal ke kita nak buat benda hak molek ni Tuhan nak buat apa dengan akal kita. Satu hari orang mari minta ke Imam Malik lah rahimahullahu ta'ala, miqat ahli Madinah ni ya ada miqat orang nak pakai ihram bagi ahli Madinah ni ya ada tempat dia tu nak pergi buat ikut rasa tu tak leh. Lalu dia mai jumpa dengan Imam Malik. Dia jumpa dengan Imam Malik, kisah ni hak sungguh cek tengok dalam kitab dalam buku dakwah sunnah kita tak kecek benda-benda hak pasal tak ada dalam senarai tu. Lah mana? Ya kan minta Imam Malik, "Ya Imam, ya Aba Abdullah, aku nak pakai ihram sini." Di mana sini? Di Raudhah Nabi. Dalam masjid lalu dah. Dia nak pakai situ. Imam Malik kata, nampak sempurna sebab nampak semaya 5 waktu belakang aku sokmo. Lalu tanya Imam Malik, "Aku nak pakai sini, lagu mana Tok Guru?" Dia nak buat benda, dia tanya Tok Guru juga. Nak Tok Guru sakut dengan dia. Sebab tu Tok Guru nak pintar juga. Imam Malik kata, tak boleh buat sini. Tak baik. Tok Guru, jadi kan kita nak pakai ihram bukan kita nak kelanyar, ya kata. Kelanyar tu tak boleh. Ni nak pakai ihram sini. Salah ke apa nak pakai ihram? Adakah salah kan nak pakai ihram? Imam Malik kata tak ada salah pakai ihram, tapi salah pada mukhalafah cara Nabi tu. Lalu Imam Malik kata baca ayat Quran, ya ahli sunnah ialah tu ya. Tak ada marilah otak sekarang. Ya baca ana fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun adim. Jaga-jaga orang ada mukhalafah jalan Nabi tu, duk dakwah tak nak buat baik itu nak kena fitnah.
Jela tu. Ni kita jadi ganonya kita nak buat jadi gano. Orang tak suruh ni rajin sangat. Orang suruh tak rajin. Puasa Senin Khamis pun malah. Kan? Puasa hari baik 3 hari sebulan malah. Dan sebagainya, semaya tahajud malah, azkar bagi betul malah, semaya sunat ba'diyah qabliyah malah. Hak rajin orang tak suruh. Apa? Di antara sing dengan dah, pusing lebih ketak dah ulama kata. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi hadisil qudsi. Makna kata Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari riwayat di dalam sahihnya. Apabila sebut kata Sahih Bukhari, tak lain tak bukan kitab tu, kitab Sahih Bukhari tu. Ada dah hak lain. Apabila itlaq kata rawahul Bukhari, pasti kita segera faham ulama tak kata syarat orang kata rawahul Bukhari dengan tidak kait pun apa dalam Sahih Bukhari. Kalau nak riwayat kata rawahul Bukhari dalam kitab lain kena kait hasan. Fil adabil mufrad, kena riwayat. Fi tarikhil kabir, kena riwayat. Fi khalqi af'alil ibad, kena riwayat. Sebab Imam Bukhari banyak kitab juga. Tak apalah situ. Qala rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari kata ni, riwayat hadis kata Tuhan riwayat ni. Dia katakan dengan molek berarti baik hadis ni. Ma yazalu abdi, senantiasalah hamba aku. Abdi ni hamba aku, hamba Tuhan. Syaraf. Kita hamba bagi Tuhan, syaraf. Apa makna syaraf? Makna mulia bagi kita. Hamba bagi manusia tak mulia. Oh, kita jadi hamba dia mau tu sepetengah. Dah. Hamba bagi Tuhan. Kerana yataqarrabu ilayya. Hamba tu senantiasa dak mendekati kepada aku bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih akan dia. Ya dak buat amalan sapakah beramal hak sunat. Amalan hak sunat, ingat amalan hak Tuhan suruh. Bukan amalan Tuhan tak suruh. Amalan hak ada suruh. Sehingga aku kasih. Fa iza ahbabtahu, apabila aku tu kasih akan seorang hamba tu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Nescaya telinga dia tu aku akan arah sebagaimana aku nak. Ya dengar apa aku suruh dengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan mata dia aku akan arah, dia tak tengok malaikat apa yang aku hendak, aku redha. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangan dia itu Allah Ta'ala uruskan, dia tak pegang tak gapo malaikat apa hak Tuhan itu hendak redha. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki dia itu pun aku urus juga sehingga dia jalan lagi tempat-tempat yang aku itu redha. Heran tu. Wala in sa'alani, orang lagu tu orang jagakan mata, telinga, kaki, tangan, apabila dia minta akan daku, minta masalah. Doa ada dua bagai. Yang pertama, Hasif, doa apa panggil? Hasan, doa apa panggil? Kita nak klik wayak kepada orang pula kan? Mula-mula kena wayak ke diri dulu. Doa ada dua. Lahu qisman. Ada doa ussana, ada doa ul masalah. Doa ussana mana kata kita puji Tuhan. Seperti kita dalam surah Fatihah tu ke, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu panggil doa istsana, puji Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim, hak tu panggil doa at-talab. Doa at-talab, kita nak pada Tuhan ke apa? Tu tak, sebab tu kita apabila mari pak tak ada dok kira mari tu serta merta kemitak mana-mana lalu, tak leh, puji dulu. Nampak tak? Uji dulu. Tepat doa istinad nak akik tangan boleh, tak siakik pun tak apa. Tapi doa ittalab akik tangan. Nampak tu tak? Akik tangan lagu mana rupa bagi? Dia baju buat rupa akik tangan lagu mana? Buat gitu. Masih akik lagu mana? Akik mana? Haji Mat lah mana? Akik mana Hasan? Hak sunnah Nabi akik lagu mana? Tangan apabila nak doa. Kak gitu. Gitu. Nabi tak gitu. Tak gitu.
Depan ni tak gitu. Doa hak biasalah. Malaikat doa istisqa Nabi angkat tangan naik. Tapi gapak gitu. Tak tangan gitu. Nampak tu tak? Ataupun gitu, wallahu alam, saya sendiri pun daripada guru saya pun tak jumpa dalil. Kalau kata ada dalil tolong ayat tu hak gini ni nak tolak bala. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Kita ada doa Allahumma inni as'alukal jannah kaza kaza kaza. Allahumma afina. Kita paling gitu. Daripada sunnah Nabi tu. Kita kurang dah buat gitu. Kita tak kira tahu hak ni amalan orang tua dulu tak ada lah sunnah. Orang tua saya kata korok tu kata. Nah, mu huduh sikit kecil lagu tu. Tetapi tak. Ya kita tak tahu jangan dak engkar lah, jangan gaduh nak engkar. Kena dah lah orang tua kita dak buat tu. Dia panggil cara kita nak apa nama? Cara kita nak tolak bala. Tu Imam Madinah apabila kita perhati tengok, dia menaik ke tebah apabila dia nak tolak bala, dia paling itu. Kau perhati tengok. Orang buat tu bukan dia buat ngata ilmu. Buat dengan ilmu. Sebab tu gapo-gapo kalau kita pergi dengan ilmu insya-Allah dapat. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala ista'azani la'uizannahu. Kalau dia minta akan aku nak berikan dia, dan kalau dia itu minta berlindung daripada aku, nescaya aku nak melindungkan dia. Kena minta pula. Bukan mana kata kita orang Tuhan tak kena ada minta, tak kena minta pula. Wa min ahammi ma yazidu alaqatal insan al-muslim bi rabbih i'tiqaduhu al-jazim bi annahu ma wajada fi hadhil hayah illa li ibadati rabbih subhanahu. Sikit dah nak sudah dah. Dan sesungguhnya setengah daripada barang yang penting yang jadi tambah kekuatan kukuh perhubungan kita manusia yang muslim dengan Tuhan dia, iaitu apa? I'tiqad yang jazam, pegangan yang putus bahawasanya barang yang dapat dalam ini dunia ni semua Tuhan nak memudahkan bagi ibadat berlaku. Jangan kita duk guna lain ibadat tu lah. Wa yatamathal al-ubudiyah al-kamilah lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kita itu kena menjadikan perkara tadi sebagai kita nak mengibadat diri kepada Allah Ta'ala berlaku. Kita duk dalam menuntut ilmu ni jelas dah tu. Nampak? Man kharaja min baitihi taliban lil ilm fahuwa fi sabilillah, Nabi kata. Siapa dia keluar daripada rumah dia kerana dia itu tutup nak menuntut ilmu, maka dia duduk dalam jalan ni sabilillah. Kalau dia mati dalam atas jalan tu, tak ada apa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu dah tu. Tu maknanya, makna kata Tuhan memudahkan alaqah kita, makna perhubungan kita, jalannya kita kepada syurga. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni inti. Semua inti duduk sini. Hak besar sekali duduk sini. Tuhan tak jadikan kita jin manusia ni malaikat supaya nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatullahi tatamathalu fi kulli harakatin min harakatil insan al-imaniyah al-bina dan ibadat bagi Allah Ta'ala itu merupakan pada tiap-tiap gerak-geri daripada gerak-geri manusia yang beriman nak membinakan li'a'malil kaun, untuk nak membinakan alam ini, wa tahqiq kalimatillahi fil ard, dan nak mengakadkan kalimah Allah Ta'ala, mana kitab Allah Ta'ala lah. Kalimatullah di sini makna la ilaha illallah tu, wa tatbiq manhajihi fil hayah. Hak kita nak kata la ilaha illallah tu kita nak tatbiq, makna kata kita nak proses jadi hidup sungguh dalam hidup kita tu, ya duk bawah tu, duk bawah naungi la ilaha illallah. Akhir innal a'mal at-ta'abbudiyah allati yaqumu biha al-insanul muslim al-haq fi zamanina hadha, sesungguhnya amalan-amalan hak pesan ta'abbudi itu yang mendiri, mana yang mengasaskan dengannya oleh manusia yang beriman hak sungguh pada zaman kita ini, walladhi huwa min ahammi ma dan dia itu adalah daripada sepenting-penting barang yang nak mengkuatkan alaqah muslim bi rabbih, alaqah orang Islam dengan Tuhan dia, hadzal amal ala tahkim syariatillah fil ard, iaitu kita nak
tahkim. Oh, tahkim ni payah. Tahkim makna kata kita nak hukum sebagaimana Tuhan suruh. Wa anihkum bima anzalallahi wa la tattabi' ahwa'ahum. Oh, payah ayat tu. Wa anihkum bima anzalallah. Suruh kita itu hukum sebagaimana Tuhan khanak, wa la tattabi' ahwa'ahum. Jangan mung tu duk ikut hawa dia. Nak hukum boleh, pasti kena ada kerajaan. Kerajaan nak ada boleh, pasti kena ada gapo Haji Mat kalau sekarang? Kena ada lah cara-cara dia nak main pusingnya lagu mana, hak demo duk namakan politik tak politik, kena ada supaya nak menghasilkan dekat tu. Apabila tak ada kekuatan sini, nak tahkim lagu mana? Sebab mari nak tahkim ni kena ada kekuatan. Nampak tu tak? Masalah ni panjang dah kalau kita nak kecek. Lepas tu kita tak kuasa nak sampai situ. Fattaqullaha mastata'tum. Sekadar kita kuasa lah setara mana. Hadzal amal ala tahkim syari'atillah fil ard wa tatbiq manhajihi fil hayah. Dan kita nak tatbiq, nak melaksanakan perjalanan ni tadi itu di dalam hidup bihaitsu yahkum hayatal fardi wal usrah wal mujtama' wad daulah. Islam sini hak demo takut ni. Sekiranya dia nak bui hukum hakim dia itu boleh menguasai hidup peribadi, hidup keluarga, hidup masyarakat, hidup negara. Habis licin. Sebab itulah Al-Maniyun lagi kita akan baca, akan mengaji ayat taksir sini. Dia kata Islam mari untuk nak jaga jiwa saja ya. Hidup dak. Hidup mengikut mung nak hidup lagu mana, ambil lah hukum hakim hak mana pun tak apa, asalkan nampak tak jadi mengganggu kat orang kan sudah. Ikut tu. Sebab itulah dia kata Islam ni sekadar dalam kawasan masjid tu. Luar pada masjid tak ada. Sama ada hidup lagu mana, jual beli lagu mana, muamalat lagu mana, itu terserah. Dia berlawan dengan kita ni. Kita duk berlawan ni bukan duk berlawan dengan orang duk menyadak tah. Duk berlawan dengan orang hak pasal mengaji juga. Hak pasal nak bawa ajaran, pasal kata nak membebaskan manusia daripada agama. Sedangkan agama mana aturan hidup, cara-cara nak pakai hidup, dia nak buai daripada manusia, ajaran hak hidup tu tubik daripada manusia. Kita nak mengkekalkan benda tu hidup dengan manusia supaya nak jadi keredaan Tuhan dapat. Dia tak sama, hadaf tak serupa. Sama-sama mengaji, sama-sama baca, sama-sama buat kaji tapi fikiran tak sama. Nampak tu tak? Di antara kita kasyakhsul muslim mukmin dengan syakhsun yang dakwa. Seorang yang dakwa orang tu sebagai orang Islam tapi akal fikiran bukan orang Islam. Maka itu adalah perkara-perkara yang sebagai kerjaan kita ni beratlah. Kerjaan kita banyak lagi, kita kena duk kecek. Sebab tu tak sahlah kita duk kecek jadi nak membawa kepada jadi punuh sesama orang hak faham kena dah. Kita tak sahlah kecek lagu tu. Kita kecek benda hak terang-terang selalu. Kecek benda hak terang-terang selalu. Habis dah masalah apa nama ni perhubungan kita tentang kita nak membinakan syakhsiyah muslim sebagai orang yang nak mari ngaji pula munazzamati diddil Islam. Lagu mana orang duk nak kacaukan cara faham orang Islam, nak merutuhkan cara faham orang Islam, banyak insya-Allah taala. Masuniah tak masuniah banyak perkara lah. Insya-Allah taala ni kita nak ngaji we tahu sebagai ilmu pengetahuan, nak jagakan diri daripada bala petaka tu kita pasti kena ada ilmu. Tak ada perkara yang pergi dengan tak ada ilmu dan nak berjaya, tak ada. Maka pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita dirahmati, ditaufik, dihidayah, ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lupa sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada bala petaka dunia maupun di akhirat nanti. Dan jangan kita lah terlupa sama-sama kita membantukan pengajian kita, iaitu marilah sama-sama kita beramai-ramai untuk menerimakan ajaran Tuhan dan bantukan dengan doa, tenaga, harta benda kita supaya kita dapat selamat dunia dan di akhirat nanti.
As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.